نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya pun tidak tahu kenapa diminta bercakap mengenai teokrasi Islam. Walaupun saya ada menulis. Saya dipahamkan ada sahabat kita daripada pemuda syabab. Bahasa Arab dia panggil apa? Syabab Isma ni. Bil Arabi apa dia cakap? Syabab Isma. Tidak. Ada pemuda Isma berapa orang ni? 4, 3. Seorang nampak macam 4 tu. Hebat. Aiman. Orang berai. Baik. Jadi saya ada menulis tentang teokrasi Islam. Ini sedikit background kepada sahabat lah. Tapi buku itu saya ingat tak boleh terbit lagi lah. Nak dibaiki lagi. Dan baru ni di program Pembela, saya ada bercakap sedikit. Sebab tajuk diberi kepada saya mengenai peranan NGO. Lah ni dia perubah dah. Organisasi Islam, bukan kerajaan. Organisasi Islam, pertubuhan organisasi Islam, bukan kerajaan, NGO tu. Tak apa. Jadi saya ada buat paper tu sedikit yang menggelisahkan kerana panjang sangat, termasuk moderator atau pengusi pada itu hari. Nak menulis tentang One Islamic World Order. Tapi berfikir-fikir berkata besar sangat, kecil sikit. Jadi turun kepada teokrasi Islam. Tajuk ni untuk malam ini. Tapi saya tak baca lah. Orang public lecture, bukan public reading. Jadi makna sekarang teokrasi Islam. Bila sebut teokrasi Islam ni, ini nama bagi satu order atau doktrin dan sistem pentadbiran. So janganlah terkejut. Kenapa teokrasi Islam? Ada sesahabat yang baik hati, yang ikhlas memberi pandangan. Jangan pakai teokrasi Islam. Baru ni ada dia suruh guna istilah. Kenapa Ustaz tak pakai khilafah? Betul. Kita pun baca Tuan Haji Amin, semua pun kita baca. Khilafah yang diterbitkan oleh Dewan Pustaka Fajar oleh Maududi rahimahullah ta'ala. Bagus terbaik tu terjemahan. Apa Bakir? Indonesia. Tapi kawan tu dah jadi Syiah pula dah. Yang penterjemah tu. Saya kira lah. Kira dulu lah dia terjemah buku tu. Ada buku tu kan? Intat. Tak dengar. Bukan Nur Khuli, apa Bakir ada. Tak apalah. Lah ni jadi Syiah. Baik. Soal teokrasi Islam ni bukan benda baru, saudara tu hormat. Jadi, ada sahabat yang ikhlas. Dia kata, kenapa tidak pakai nama khalifah? Boleh. Tak ada masalah. Kemudian ada lagi seorang sahabat Haji Amin, iaitu ideolognya Muslim Demokrat Malaysia. Dia terwasak dengan saya. Dia hantar berbelah ni Amin. Tentang yang paling latest sekali, Zimmi Tiot to demokrasi. Na'udzubillahi min zalik. Daripada zimmi kepada demokrasi, la ilaha illallah. Perkataan zimmi dalam Quran tu, Syekh. Hatta yu'tu apa nama? Ajiziyah. Dalam Quran. Saya ingat dia ni zimmi ni. Ada dalam Quran, tak apalah. Jadi yang ditulis tu pula, kalau wali Allah first class apa ke? Atau wali Allah macam kita pun wali kan? Ada anak perempuan mau wali lah. Wali ni kan, wali mujbir kan, wali apa kan? Tengok.
Jadi dia bagi pandangan pada saya, ente berkhayal kata orang berkenaan. Ideolognya si apa tadi? Apa tadi? Muslim Demokrat, ni Persatuan Syiah ni lah. Dia kata ente berkhayal. Anak kata kami ahli sunnah wal jamaah tidak berkhayal. Syara'a lakum minad din. Quran sebut surah apa? Syura. Sekali kita tengok. Itu syar'i bukan khayal. Hang tak boleh buat satu bab. Saya khayal kalau saya tak boleh bagi derma 1 juta. Tapi niat nak bagi. Bukan saya berkhayal. Sekarang, teori dan praktik. Teokrasi Islam. Teoretikalnya, sekali kita tengok dalam kitab ni. Ini kitab lah. Praktiknya, ada tak ada? Itu isu lain. Soalnya sunat kita infak. Dari segi doktrinalnya sunat. Tak boleh buat isu lain. Syah tak boleh buat je. Doktrinal jihad. Tak boleh pi. Macam apa? Takut ke? Kerajaan tak benar ke? Macam-macam lah. Dari segi doktrin, terima dari segi doktrin. Secara doktrin. Dalam Islam ni ada 2 benda. Doktrinnya dan ada kaifiat, caranya. Doktrin solat, wajib. Kaifiat dia, begini. Doktrinnya zakat. Macam mana ni? Gini. Itu dia punya nak melestarikan lah orang bahasa Allah ni. Kembali kepada teokrasi Islam. Gerakan teokrasi Islam ni, kita sebut apa dia teokrasi. Dalam dunia ini, sudah ada. Tapi zaman moden, Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala. Sudah sebut benda tu tahun 20-an. Hasan Banna rahimahullah ta'ala. Jangan duk kapiakkan pula. Adalah ni orang tu kerja gila kapiakkan orang je. Allah. Tak ada kerja lain, kerja kapiak orang je. Kemudian, sezaman dengan Ikhwan Muslimun, ialah Jamaat Islami. Ideolognya ialah Maududi rahimahullah ta'ala. Ada juga orang duk kapiak dengan Maududi rahimahullah ta'ala. Pendirian IPTI jangan begitu, tidak begitu. Anda tak boleh ada authority bercakap dari pihak muafakatnya sebab saya ahli biasa aja. Okey. So gerakan untuk menyiapkan semula timbul kembali di alam Melayu. Baik, sebelum tu orang ada bercakap kerajaan Bani Osman atau Osmaniyah. Bani Osman atau Osmaniyah tak apalah. Khilafah. Okey, tak ada masalah khilafah. Kemudian kalau saudara membaca gerakan Caliphate Movement di India apa? Benua India tahun 20-an. Caliphate gerakan untuk mewujudkan khilafah semula. Saya cakap dengan saudara ni, saya tidak tahu kenapa harus saudara dengar. Kenapa saudara harus dengar? Atau saya pun fikir kenapa saya harus bagi tahu? Saya harus bagi tahu saya Ismail Mina daripada IPTI macam pali bunyi tu. Cakap betul-betul. Kami daripada IPTI nak memulerkan ya, betul. Bahawa kena ada gerakan untuk melaksanakan syariat Islam. Sekali kita bagi hujah. Dan gerakan Persatuan Persatuan Peguam Muslim dah buat satu wacana yang cukup baik, mengarus dengan bahasa yang cukup diplomasi, iaitu mengarus perdanakan syariat. Mengaruskan perdana, baguslah perkataan tu cukup lembut tapi maknanya yang sempurna. Baik. Gerakan di alam Melayu. Saya cerita sejarah sikit. Nak mendaulatkan Islam ni sudah sejak 1920-an. Gerakan Karto rahimahullah ta'ala, Pak Karto Sehijro, ataupun biasa disebut Dut Baraih, biasa disebut secara umum, iaitu Darul Islam. Darul Islam. Karto di Jawa dan Sulawesi, DA Darul Islam, dan Dut Baraih di Aceh. Sudah ada. Indonesia dulu Di zaman moden nak juga daulat Islamiah, iaitu masyumi yang diharamkan sampai lah ni.
Walaupun mereka mengkritik Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala, saya berbeza dengan kritikan mereka. Ada khilaf biasalah. Dia kata Muhammad Nasir ni Wahabi dah, apa tu satu isu lain lah. Maju kena duduk balik. Masyumi sampai sekarang diharam. Sebab istilah bahasa moden ideologi. Sebenarnya bagi kita bukan ideologi, akidah. Jadi tidak boleh dipadam akidah tu. Ada Ridwan Saidi nak hidup semula, menghidupkan semula masyumi baru, juga diharamkan oleh Soeharto, Presiden pada waktu. Baik, habis. Negara Islam, kerajaan Islam di alam Melayu ini sudah ada kurun ke-13 Masehi. Kerajaan Ternate, Tidore, Kerajaan Maluku umumnya 1276, lebih kurang 78, 1278, tak balas 76, 78. Sudah ada kerajaan Islam. Kesultanan Tidore, Ternate di Maluku. Sudah ada. So kerajaan Islam di alam Melayu bukan baru. Kemudian timbul gerakan sekarang di Indonesia dipimpin oleh Habib Razik Hafizallah Ta'ala. Soal setuju tak setuju isu lain. Habib Razik Hafizallah Ta'ala nak mewujudkan semula satu sistem ala manhaj an-nubuwah. Dia tak guna istilah negara Islam. Dia tak kata teokrasi. Dia kata ala manhaj atas manhaj sistem Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati Pancasila. Itu kearifan lokal mereka. Tapi bingkainya, kerangkanya syariat. Nak lawan kerangka NU, Nahdlatul Ulama. Saya terpaksa sebut. Mungkin sahabat kita menjadi presiden baru, pengurusi baru NU Malaysia ni. Ya, semua sesuatu orang alim besar. Tu mengajar di mana? Kuis. Jadi aktivis macam kami di IPTI ni kena faham benda itu. Takut orang tanya. Orang yang baik ni, sahabat kita, saya tak mahu sebut nama lah. Orang baik sangat. Sekarang mengambil alih daripada Faiz, menjadi pengurusi, Naam. Naam. NU Malaysia. Betul tu, Naam. Nama dia Naam tu. Dia berkata Naam ni sejak ada zaman Abdullah Fahim lagi. Rahimahullah ta'ala. Tak apa, dari sejarah. Poin saya nak sebut, bahawa nak mewujudkan daulah Islam sudah banyak. Banyak sangat dengan versi yang masing-masing. Sesahabat saya di Muslim yang dinamakan mereka sebagai Muslim Demokrat, sahabat saya di ABIM, di mana lagi? Apa nama ini? Persatuan Nizam ni, Wadah. Mereka nak ialah Muslim Demokrat. Muslim Demokrat. Definisi negara Islam mereka, saya dengar sendiri, iaitu Islam mereka, Islam yang bukan syariah compliance, tetapi, jadi kalau siapa jadi moderator tentang politik, nak kena mengaji betul-betul, jangan nak sedap cakapnya. Kemudian, syariah, apa benda? Lagi saya tak mau cakap banyak, saya nak minta bertanya banyak. Okey. Kemudian kerajaan di Nusantara sudah ada. Kerajaan Islam sebut tadi di Ternate dan semuanya itu sudah. Kemudian ada lagi. Ketika sampai kerajaan di Jawa, di Banten dan pokoknya senantiasa sahaja ada kumpulan yang nak mendaulatkan syariah ala manhaj an-nubuwah. Kerangka dia, bingkainya, kerangkanya ialah kerangka syariat. Bukan kerangka lokal. Saya ada guna kisah kearifan lokal, tapi maksud saya lain. Sekarang saya dah tambah hari. Kearifan lokal Melayuwiyah. Saya tak bawa benda tu. Tadi rasa nak bawa kitab-kitab tu.
Malayua Islamiah. Perkataan dalam apa Mamat? Perlembagaan GANU. Oh, Masya Allah. Baik. Jadi poin dia tuan saudara, di Indonesia sampai sekarang ala manhaj an-nubuwah. Itu perbandingan panjang. Adapun NU itu ialah Islam Nusantara. Islam Nusantara. Presiden dia, sana panggil apa? Ketua Umum Presiden dia nak Islam Nusantara. Islam Nusantara. Saya kena ulang semula. Maka Habib Razif Hafizahullah Ta'ala bukan counter. Ini bukan counter ya. Untuk memberi kepada masyarakat, kita mesti dalam bingkai, dalam rumah, di dalam kerangka manhaj nubuwah, bukan kerangka lokal. Itu kena jelas. Bukan kerangka lokal. Lokal itu tidak apa. Saat kita tengok ayat Quran. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Melainkan aqimus solah, aqimuddin. Tak pasal kita tengok. Jadi sudah ada dua polar besar di Indonesia sekarang. Satu polarnya Islam Nusantara, Islamnya lokal. Mungkin kita semua bakal dengar ucapan Said Agil. Dia nak Islam lokal. Jenggot-jenggot ni macam-macam dia perlikan, na'udzubillah. Tapi satu lagi polar ataupun pilar, iaitu ala negara ini dalam kerangka ala manhaj an-nubuwah, bukan dalam kerangka Islam apa lokal Nusantara. Ini beda. Itu kena jelas perspektif. Syara'a lakum dalam surah Syura. Kita tengok dalam ni. Jadi saudara terhormat, ini dia yang nak kita bina. Nak kita bina Islam bukan di dalam kerangka Muslim Demokrat seperti kawan-kawan di apa tadi di Wadah dan seumpamanya. Bukan juga Islam Nusantara seperti mana NU Indonesia. Dia berarti NU Malaysia ni tidak. Tapi saya tak tahulah macam mana dia boleh tidak, sebab dia mesti taat kepada NU Pusat. Kemudian ada lagi satu faham di Malaysia. Yang nak juga sahabat kita yang ikhlas, sahabat saya lah paling tidak yang ikhlas, iaitu cukup sensitif, iaitu gerakan khilafah dan gerakan dalam khilafah oleh kumpulan Hizbul Tahrir Malaysia. Hashtag di Indonesia HTI, HTA diharamkan oleh pemerintah. Dia nak daulah Islamiah. Okey. Nak khilafah. Soal bentuknya isu lain. Saya nak cerita ikhlas mereka tu nak. Jadi IPTI berpandangan bukan kerangka watan, tapi ala manhaj an-nubuwah. Hadis Nabi tu, manhaj an-nubuwah tu. Dalam kerangka syariat. Okey. Jadi maknanya kita nak dalam kita tengok dalam bingkai syariat, bukan di luar syariat, bukan di luar bingkai syariat. Habis. Jadi saudara terhormat, saya cara bagi perspektif overview. Nak negara ni bukan kita saja, ramai orang nak. Ramai nak. Ismail alhamdulillah sahabat kita nak juga. Orang tabligh pun nak juga. Sebab itu, pemimpin agung mereka dan juga saya sangat kasihi Maulana Alias rahimahullah ta'ala, dia tak nak dirikan Islam ada dua. Satu di segi atas, mana politik namanya, dan segi dakwah di bawah. Saya mana memilih yang di bawah. Betul, kita tak khilaf dengan dia. Tak ada khilaf dengan dia. Bukan dia bukan orang jahil, orang alim besar. Jadi ini kita kena jelas. Baik, saudara terhormat. Jadi saudara-saudara terhormat, teokrasi. Baik. Jadi teokrasi Islam.
Theo ni makna apa? Bahasa Inggeris theokrasi. Dia ambil daripada Greek theo dan krasia. Theo Tuhan, ketuhanan. Krasia itu ialah sistem pemerintahan, kerajaan. Jadi dihuraikan oleh Ustaz Osman Muhammadi menyebut teokrasi Islam. Tamadun teokratik. Baca tak baca Kamal? Itulah. Ustaz Osman sedang menulis tamadun peradaban tadi. Peradaban apa tadi? Teokratik. Saya bukan pengantin Osman Muhammadi, tapi saya nak ceritakan bahawa dia sudah tulis tahun 70-an lebih kurang itu. Kerja pun tak apa. Kerja Alhamdulillah. Jadi poin yang saya nak sebut, penggunaan teokrasi adalah tidak menjadi Islamofobik. Itu gitu. Baik. Teokrasi, teo tadi, maknanya kalau dalam istilah Maududi rahimahullah, hakimiyah, ilahiyah. Hakimiyah, ilahiyah. Mana peraturan berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham. Dia sahabat yang ikhlas alhamdulillah bermuhasabah, tak boleh guna teokrasi Islam sebab ini punya konotasi yang negatif. Apa dia konotasi yang negatif? Kembali kepada makna teo atau penentang apa, krasi atau apa. Itu dah poin dia. Kembali pada makna tu. Jadi bagi saya, saat kita bermuzakarah lah ya. Tidak ada benda yang boleh. Kalau dia salah faham, kita tolong betulkan dia. Bukan makna kita tarik benda itu. Nak pakai khilafah tak ada masalah. Baik. Habis. Jadi Nusantara, alam Melayu lebih umum, lebih bagi saya lebih suka alam Melayu sebab ada perkataan Melayu di situ. Baik. Mempunyai kolektif sejarahnya yang cukup mapan dan mampan. Jadi kolektif memori sejarah ini salah satu ceramah berapa? Tajuk yang kita beri dalam akhir program kita nanti kan dalam ni. Maknanya segala himpunan naratif ini itu menjadi hujjah kepada keperluan menubuhkan teokrasi negara teokratik yang bersih Islam. Saat kita tengok kolektif memori Nusantara, buku tu dah sampai dah Amin. Yang kita duk cari nak beli mahal sangat itu, photostat orang bagi free je. Tidak 350. IPTI bercadang nak pandai semua. Pasal cerita politik ni mak pandai sikit. Bukan politik pun, cerita baik. Jadi, saudara terhormat, habis kita sudah mempunyai kolektif memori bangsa Melayu ni yang cukup. Kenapa kita mesti keluar daripada meminta orang bukan Islam mengajar falsafah, mengajar doktrin, mengajar sistem untuk kita memerintah. Dulu sudah ada kerajaan Tidore, kerajaan mana-mana tu, Moluku lah umum Melaka pula. Sudah ada. Ada semua maklumat tapi saya tak baca dengan YouTube-nya, saya tak ni lah. Sehingga Papua pun kalau mengikut gramaton Ustaz Gramaton sudah ada kata dia. Kurun yang ke-12 masih lagi sudah ada Islam di Papua. Kalau mengikut Ustaz Gramaton tu. Dia kata ada pertulisan Quran ini apa nama ni. Tapi saya tak pandai sebab tak ada dokumen, dia ada ceramah maksudnya. Apa nama tu sudah boleh tengoklah apa nama Ustaz. Ini apa nama Gramaton. Baik. Kita nak cerita teologi Islam ini sudah ada di alam Melayu.
Baik. Habis ya? Jadi jangan takut. Baik. Kemudian dalam Quran ada. Dalam Quran jelas aqimuddin li'a'la'i kalimatillah. Jelas. Allahu akbar dan seterusnya. Ini satu indikasi bahawa kewajaran menubuhkan hukum Islam walaupun syekh yang mulia, beberapa syekh yang mulia daripada Syria mengatakan tidak wajib. Tak apa, saya hormat sangat Pak Natus. Jadi mungkin beliau rahimahullah ta'ala asyahid dalam keadaan satu suasana sedemikian dia kena bercakap macam tu. Saya hormat, saya tidak ada khilaf dengan mereka itu. Baik. Jadi kembali kepada sini. Jadi teokrasi, kemudian kerajaan yang melaksanakan apa yang di dalam term Inggeris government, kerajaan by God. Sebab itu walaupun negara-negara seperti mana Amerika, sebagai contohlah Amerika, di dalam moto resmi negara, in God we trust. Dia percaya ke Tuhan, tapi negara Amerika tak dinamakan negara teokratik sebab dia tak laksanakan Islam. Sama juga UK. Bersumpah dengan atas nama Bible apa semua ni, tapi dia tidak namakan negara teokrasi atau teokratik England atau UK. Walaupun dia percaya kepada Bible dan seumpamanya. Bersumpah atas nama ini junjung Bible apa semua, tapi tidak ada nama negara teokrasi. Tak dinamakan dia sebagai nama teokratik. Dan Pakistan, Republic Islam of Pakistan. Betul. Republic, Islamic Republic of Pakistan. Nama saja tak dilaksanakan hukum Quran. Jadi pun dia tidak namakan negara teokrasi atau teokratik. Okey. Itu nak kena beda. Nak kena jelas. Habis. Okey. Ha? Kalau Vatikan ni macam mana kita? Baik, Vatikan pun sini saya ada sebut. Di Holy See di Vatikan pun tak dinamakan negara teokratik atau negara Tibet sebelum apa? Cina ni tak dinamakan. Walaupun dia punya pemimpin tertingginya Dalai Lama ke baru tak kira lah, pun tak dikatakan negara apa tadi? Sama juga Mongolia sebelum ni kan. Apa nama dia? Buddha tak namakan negara teokrasi. Yang cantik Vatican lah. Dia Holy See. Okey. Habis lah celahan Parlimen. Baik. Jadi ini dari si bahasa Arab apa tak sama lah. Baik. Jadi politik kita ini mudah. Sebab itu Nabi SAW wafat dalam buku ni, pemimpin itu untuk melaksanakan umurud dunya waddin. Umurud dunya waddin. Itu kena jelas. Baik, sekali kita define. Ulama dah sebut dalam tu dah. Jadi oleh yang demikian, teokrasi Islam ini dalam bingkai struktur dan sistem itu. Maka di sinilah adanya hudud dan seumpamanya. Habis. Jadi orang menolak teokrasi Islam. Ada orang menolak seperti golongan apa tadi? Muslim Demokrat Malaysia. Orang berkenaan berwasap dengan saya. Dia kata anda kena mengambil kira, dia kata kat saya, anda kena mengambil kira golongan minority. Dah ambil kira lama dah. Bukan baru.
Sebab tu dia hantar kepada saya zimmi tu kan, daripada zimmi ke apa ni, zimmi ul kepada apa yang nulis tu tapi mana katakan tak elok, tapi pokoknya selesai dah soal zimmi. Sejarah membuktikan kepada kita bagaimana Umar Al-Khattab, bagaimana Ali radhiyallahu taala dan semua khulafa rasyidin tu menjaga orang zimmi. Dia kena faham konsep zimmi. Sebab itu golongan moderat Muslim Melayu Malaysia, dia kata kita tidak perlu guna perkataan zimmi, tapi guna perkataan apa? Bukan. Maksud tak kena langsung. Ha? Kawan, teman, sahabat, senegara. Hang nak pakai tak apa. Tapi hang nak lempar mana ni? Istilah fiqh Quran. Zimmi. Ada zimmi, ada harbi, muahad, entah apa-apa. Konsep ini harus difaham dalam makna yang sebenar. Adapun zimmi hidup di negara Islam, itu kalau dia itu faham, kalau si pulang yang berkenaan faham tentang konsep keadilan, al-adalah fil Islam, dia faham, dia tidak akan cakap. Dia kata kat saya orang yang berkenaan. Dia kata bila laksana Islam ni orang bukan Islam ni tak suka. Dia dok kira orang Islam tak suka, orang bukan Islam tak suka. Dia tak kira orang Islam yang 65% lebih kurang ni suka. Oh, hang nak kira sikit. Kata demokrasi.